Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okey, hari ini kita buat latihan menukarkan prosa, petikan prosa klasik kepada bahasa moden. Okey, macam mana nak buat latihan nak menukarkan petikan tersebut? Yang langkah pertama, awak mesti baca petikan secara keseluruhan. Jangan baca sekret. Bila awak dah baca keseluruhan, awak kenal pasti isu utama yang ingin disampaikan, isu dan juga persoalan. Lepas tu awak buat catatan kecil dekat tepi, dekat kertas soalan tu tentang watak ataupun latar tempat ataupun peristiwa yang berlaku sebagai rujukan awak sendiri agar awak faham apa jalan ceritanya. Okey, sekarang saya akan kongsikan 12 langkah untuk menukarkan bahasa klasik ni kepada petikan prosa moden. Okey, pelajar ataupun anda perlu ingat bahawa jawapan yang ditulis mesti dalam bahasa Melayu moden ataupun bahasa Melayu standard. Okey, seterusnya gariskan perkataan-perkataan bahasa klasik yang dapat ditukarkan. Maksudnya bukan semua kita tukar. Kita gariskan yang dapat ditukarkan sahaja. Kemudian yang penting awak kena ingat, jangan pindahkan ayat secara ayat demi ayat. Sebaliknya, fahamkan maksud keseluruhan cerita dan ceritakan semula. Okey, baiklah. Yang seterusnya ialah jangan menokok tambah dengan butir-butir atau fakta-fakta yang tidak terdapat dalam petikan. Maksudnya, awak jangan tambah apa-apa selain daripada apa yang ditulis dalam petikan. Contohnya, awak dah tahu ceritanya sebelum dan selepas daripada petikan tersebut, tiba-tiba awak tulis dalam tu. Jadi, itu tidak dibenarkan. Seterusnya, nama-nama khas. Contohnya, nama orang, nama watak, nama tempat, nama peralatan seperti nama rumah ke, nama istana, nama keris ke, jangan diubah, kekalkan. Yang ke-6, selalunya bahasa klasik dia banyak menggunakan perkataan pun dan lah. Jadi bila awak dah tukar, kita boleh gugurkan perkataan tersebut. Boleh kita tengok contoh yang menyatakan, maka seketika itu pun berputeralah tuan puteri itu seorang anak laki-laki. Okey, bila kita tukarkan, kita gugurkan perkataan pun yang ada dekat situ. Okey, elak menggunakan perkataan-perkataan lama seperti arakian, harta, sebermula, alkisah. Sebab bila awak gunakan, maka awak akan dipotong kerana tidak menepati arahan soalan. Okey, perkataan-perkataan ini sebenarnya tak perlu diganti ataupun awak boleh, kalau ada perkataan yang sesuai, awak boleh gantikan dengan perkataan yang sesuai. Okey, yang ke-8, bahasa istana tidak perlu diganti dengan perkataan lain atau perkataan yang seerti dengannya. Awak kena bezakan bahasa istana dengan bahasa klasik. Bahasa istana, contohnya beta, baginda, patik, santap, mengadap, menyembah, itu tidak boleh ditukarkan. Okey, poin yang ke-9, ayat-ayat yang panjang, berbelit-belit, tidak jelas, hendaklah dipecahkan ke beberapa ayat supaya pendek dan jelas maksudnya. Okey, kita tengok bahasa klasik ni dia selalunya bersambung-sambung. Paling tak pun dia ada koma sahaja. Jadi awak boleh pecahkan ayat tersebut kepada beberapa ayat. Kita tengok contoh yang disediakan. Yang ke-10 ini senang. Awak boleh tukarkan struktur ayat pasif menjadi ayat aktif. Kita tengok contoh. Maka oleh hantuah dipalang kepada dua orang yang mengamuk itu terbelah dua. Okey, maksudnya hantuah ni memarang kepala orang yang mengamuk tu sehingga terbelah dua. Okey, yang ke-11, tukar ayat-ayat songsang kepada ayat biasa. Okey, maksud ayat songsang kat sini predikat dekat belakang, subjek kat depan kan. Jadi awak boleh tukarkan semula, letakkan subjeknya di depan seperti yang dinyatakan dalam contoh. Okey, perbualan atau cakap ajuk dalam petikan jika ada mesti ditulis dalam perenggan baru. Okey, ini adalah standard format penulisan cakap ajuk dalam karangan ke dalam cerpen. Bila ada cakap ajuk, kita tulis dalam perenggan baru. Okey, awak boleh tengok contoh yang diberikan.
tengok 12 tata cara penulisan penukaran bahasa Melayu klasik kepada bahasa Melayu moden. Sekarang awak cuba jawab soalan yang diberikan dan cuba buat latihan dalam buku belajar anda.